Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Selamat pagi. Apa khabar? Okey. Pertamanya Papa Berry nak tanya anda semua, adakah anda telah bersedia? Kalau anda bersedia, type perkataan sedia dekat ruangan chat. Adakah anda telah bersedia? Sedia. Sedia. Okey. Papa Berry tak buka mic, jadi korang tak payah jerit dekat belakang laptop tu. Apa yang anda boleh buat, cumalah type perkataan sedia sebanyak-banyak mungkin dekat ruangan chat kita. Biar sampai hang Zoom pun tak apa, tak ada masalah. Baik. Jadi tuan-tuan puan sekalian, Papa Berry nak ucapkan tahniah semua malam ini masuk dengan awalnya. Syukur sangat-sangat. Jadi kita tak nak bicara banyak. Kita nak menyerahkan majlis ini untuk dikendalikan oleh insan yang sama yang akan mengendalikan Kickstart fourth quarter Art of War pada 2 Oktober 2021 nanti. Dipersilakan Senior Manager Bakal CBM Shim A. Noor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ceria kita hari ni. Semangat Kak Hashim tertunggu-tunggu 13 hari bulan ni. Okey, orang kata warming up untuk Kak Hashim sebenarnya. Okey, apa yang berlaku pada hari ini? Okey, seperti biasa setiap hari Isnin, setiap hari Isnin kita ada SGA. Okey, SGA, Zoom meeting di bawah naungan manager masing-masing. Okey, Ezalin dengan Coach Ezalin dengan tim dia, Papa Berry dengan tim dia, Kak Pida sendiri dengan tim dia, siapa lagi, Abang Ariel dengan tim dia, Kak Mardiana dengan tim dia, semua dengan tim masing-masing. Cuma berbezanya hari ini, spesialnya kita hari ini, kita dihimpunkan dalam satu majlis yang orang kata taman syurga lah. Taman syurga kan, semua orang ada hari ini dekat sini. Kita ada special Zoom meeting. Kan, bukan calang-calang orangnya. Kak Hashim dah buat request awal-awal. Ya, 2 minggu yang lepas kalau tak salah Kak Hashim sendiri melamar beliau dalam sesi tempayaki. Kak Hashim sendiri cakap untuk bawakan beliau dalam kita punya special coaching, dan kita buka untuk semua orang. Alhamdulillah, uluran itu disambut dengan penuh rasa gembira dari pihak beliau. Hari ini kita berkesempatan berkesempatan untuk bersama-sama beliau untuk menjadikan satu momentum yang luar biasa. Kita ada berbaki lagi berapa bulan? Kita berbaki lagi 4 bulan untuk melabuhkan tirai 2021 dengan penuh perjalanan warna-warni perjuangan kita sepanjang di dalam dunia forever living. Tak payah nak cakap orang lain. Kak Hashim bercerita tentang diri Kak Hashim sendiri, bagaimana Kak Hashim membina sepanjang setahun 6 bulan. Setahun 8 bulan. Di dalam platform Forever ini, berada di dalam circle yang sangat harmoni. Adik-beradik dekat dalam ni, anak beranak semua ada, dan semuanya ada proven result, dan dia bukan saja berlaku pada Kak Hashim, daripada semua yang berada di level-level di peringkat bawah pun kita dekat sini macam ni. Kak Hashim dah nampak dah kelibat beliau dekat dalam ni. Semua orang pun dah tahu siapa beliau kan. Tak lain tak bukan kita datangkan khas, jemput khas beliau, iaitu Datuk Sifu kita, Datuk Desmond Kong kita. Bukannya kecil punya orang tau, nama besar dalam dunia forever ni, dan dia beliau juga menjadi sebahagian daripada konten novel perjalanan dunia kalian dalam dunia bisnes forever ni. Tak kira lah anda di level bawah, di level atas, bermula daripada bawah, bermula atas, jatuh, terduduk, semuanya akan terjawab dekat dalam sesi Zoom kita ni. Untuk anda yang baru-baru berada di dalam bisnes forever ni dan baru saja baru aja celup kaki dekat dalam dunia forever ni, mana yang tak tahu Kak Hashim kenalkan secara ringkas lah. Sebenarnya orang semua dah tahu dah.
kan siapa Datuk, siapa Sifu kita ni. Okey, beliau adalah orang yang bertanggungjawab. Okey, Allah hadirkan ilham. Okey, ilham pada beliau dengan sistem 9333. Ramai orang tak tahu apa maksud BO 9333 ni. Okey, nanti Sifu akan bagi sedikit kan, sedikit dia punya opening dia. Dan apa yang berlaku dalam 933 ni, okey, Kak Shim sendiri adalah boleh dikatakan sebagai salah seorang testimoni daripada kejayaan 9333 ni. Bukan Kak Shim saja, ramai kat dalam ni, termasuk Ezalin, Kak Pida sendiri kan. Dan kita sangat menyambut baik, okey, sistem 933 ni. Dan malah 9333 ni juga dah mengubahkan seluruh hidup kan para jutawan kan, daripada biasa-biasa. Okey, Kak Hashim sendiri adalah orang yang biasa-biasa ke satu tahap yang sekarang lah. Dan juga dalam 933 ni juga kita ada seni dia. Okey, seninya yang kita akan bawa kepada 2 hari bulan 10 nanti, Art of War, seni macam mana kita nak berjuang sebenar-benarnya dalam business forever ni. Yang masih bermula, yang orang lama tapi masih lagi belum jumpa rentaknya, dan masih lagi yang kata Kak Shim, saya dah langgar dinding, sakit sangat ni, macam mana saya nak buat balik. Saya dah cuba buat apa yang Kak Shim suruh, tapi masih lagi gagal, masih lagi berada di tahap yang biasa-biasa. So malam ini kita akan rungkaikan dengan satu perkataan sahaja yang boleh mengubah seluruh hidup kita, termasuk orang-orang di keliling kita, iaitu change. Nak change apa ni? Kita nak ubah daripada segi minda, kita nak ubah dari segi kita punya tindakan, nak ubah daripada segi attitude kita, dan nak ubah dari segi result kita daripada biasa ke luar biasa. So macam mana? Apa yang akan dibawa? Okey, ini kita akan kenalkan. Okey, tak lain tak bukan Datuk Desmond Kong kita, Sifu kita. Saya rasa dia dah ada dah, beliau dah ada dah, Datuk dah ada, Sifu dah ada dah. Okey. So tanpa membuang masa lagi. Kak Hashim berdebur-debur ni sebenarnya. Kak Bidah jangan gelak tau. Ini first time tau. Nak bagi yang terbaik untuk Sifu supaya 2 hari bulan nanti Sifu kata, okey, Shim, you boleh jalankan tanggungjawab you pada 2 hari bulan. Kak Hashim lega. So hari ni nak bagi panaskan dulu kan. So Kak Hashim tak nak melengah lagi. Kak Hashim nak jemput Sifu kita untuk mulakan kita punya sesi coaching kita hari ni. Dipersilakan Sifu. Mana Sifu? Hello, good morning. Apa khabar semua? Morning. Yes. So siapa di sini first time jumpa Sifu? Tulis me. Ada tak? Siapa yang first time jumpa Sifu tulis me? Ada? Tak ada orang baru Semua pun sudah kenal Sifu kan? Okay. Very good. So di sini, siapa di sini sudah habis baca buku Sifu? 1 juta bukawan, tulis me. Ada? Saya dah habis. 2 kali kata. Siapa yang sudah habis? Okey, tulis satu. Ramai yang tulis me, betul ke ini? Siapa yang sudah habis baca buku Sifu tulis 1. Okey. Wah, bagus. Okey, so hari ini masa Shim dia contact Sifu dan dia dekat Teppanyaki dia sudah minta nak special coaching dengan tim dia, okey, dan akhirnya kita dapat arrange pada malam ini. Kita ada satu coaching dan bila Shim message Sifu cakap kita nak buat hari ini. So Sifu tanya dia lah. Tanya Shim, apa yang you sebenarnya you perlu? Dia cakap I perlu 1 saja. Okay, I perlu change. Dia cakap change. 1 saja. Satu saja perkataan change. Okay, sebenarnya change ini dia adalah satu topik yang sangat besar tau. Sangat besar. Dan hari ini Sifu ada pencapaian, ada kejayaan macam ini, macam hari ini, sebenarnya semua adalah berasal dari perkataan ini, change. Okay, Sifu masih ingat, Sifu mula buat Forever Living tahun 1997. Okay, masa itu 1997, Sifu mula buat, Sifu buat banyak, sponsor banyak, tapi because sistem tak elok. Bila sistem tak elok, kita banyak banyak sponsor tapi kita tak tahu macam mana nak kekal. Kita tak ada sistem, tak ada hala tuju
Itu masa ramai FBO kita masuk dan berhenti. Masuk berhenti. So tapi walaupun masuk berhenti, so Sifu masih boleh untung 1 juta dalam 5 tahun. Okey. Nah, dan pada masa itu lepas Sifu untung 1 juta, Sifu buat satu keputusan. Sifu nak balik Kuantan. Ini ubah juga tau. Ubah. Dulu di KL untung 1 juta, Sifu buat satu keputusan, Sifu nak ubah, Sifu nak balik Kuantan. So bila Sifu balik Kuantan, okay, we start from zero. Kita bermula dari kosong. Sifu gunakan Sifu mula practice sistem tau. Sifu mula tengok apa yang cabaran, apakah masalah kita, apa yang pengalaman kita. So Sifu mula apply sistem dalam business forever. Dan dalam 5 tahun 2008, okey, Sifu berjaya mencipta satu rangkaian yang sangat best dari Kuantan, dan kita menang semua award dekat Malaysia. Kalau kamu semua ada baca buku Sifu 1 juta bukan wang, dia akan nampak itu semua kisah-kisah sejarah, semua gambar-gambar itu kenangan yang manis. Okey, dalam business forever sepanjang 24 tahun Sifu bersama forever. Dan pada tahun 2008, okay, Sifu buat satu keputusan. Sifu nak namakan sistem ini Bio International 9333 sistem. Dan sebenarnya sistem ini telah diwujudkan, okay, sebelum Malay market mula tau. Sebelum pasaran Malay mula, sistem ini sudah wujud. So 2008, because Sifu sudah jadi top 1 dekat Malaysia, Sifu ada peluang pergi USA, wakil Malaysia sebagai top FBO, pergi USA, dan Sifu ada Sifu ada rezeki ada rezeki ditakdirkan. Sifu jumpa seorang ustaz. So nama dia Hamdan. Ustaz ini dari Senegal, dan ustaz ini bagi tahu Sifu, okay, ini produk semua adalah produk Islam. So kita mesti kena cari pasaran yang beragama Islam. Ini market memang meletup. So pada masa itu Sifu 2008 Sifu jumpa ustaz. So lepas itu balik dari USA, Sifu terus jumpa Datuk CG. Sifu terus bagi tahu Datuk CG, cakap Sifu nak ubah. Hari ni kita nak study ini ubah tau. Sifu nak ubah. Ubah apa? Sifu nak mulakan satu pasaran yang totally new for us, dan mungkin kita tak tahu sama ada boleh boleh berjaya atau tidak, tak tahu. Tapi kalau tak cuba, mana tahu, betul tak? So kita kena cuba juga. So lepas tu kita cuba first year, second year tak jadi, okay? So kita buat memang bina gagal. Okay, lepas itu, okay, Sifu dapat satu idea. Okay, Sifu nak minta sama Datuk CG, kita cakap kita nak seorang duta. Duta yang selebriti, yang memang kita punya Malaysian semua kenal. Itu sebab kita cadangkan kita nak Misha Omar. So kalau you tengok balik year 2010, you semua orang belum lahir lagi di sini. You orang semua belum lahir lagi dekat Forever. Okay, masa itu 2010, Misha Omar adalah duta bagi Forever Living. Itu yang kita yang pilih. Kita mula buat bisnes ini, dan pada masa itu sangat bertuah. Dalam 2-3 tahun kita buat, kita lahir CBM yang pertama. CBM Malay yang pertama, iaitu Haji Lokman. Okay, dilahirkan pada tahun 2012, dan dia dapat cek yang pertama pada tahun 2013. So lepas tu banyak lagi leader macam GLT, EGLT semua kita lahir ramai sangat jutawan yang dalam dalam sistem Sifu sudah lahir ramai sangat. Okay, so yang mereka masuk ini memang sangat bertuah Sifu boleh kata memang sangat bertuah. Kenapa? Because mereka tak perlu melalui itu banyak cabaran yang tak tahu hala tuju pun tak tahu semua. Mereka semua buat bisnes ini ikut sistem yang betul, dan mereka ada yang capai jutawan 2 tahun, 3 tahun, dan sekarang lagi dahsyat 1 tahun lebih sudah boleh untung 1 juta. So itu semua adalah berasas dari satu perkataan, ubah. So that's why hari ini Sifu nak share dengan kamu semua di sini,
kita ada dalam 162 person dekat sini Sifu nak share satu topik yang sangat special. Okay? Topik ini adalah apa? I pandai ini orang ada Chinese Hengxin, okay? Hengxin, 变身okay? Ini dalam bahasa Cina panggil 变身maksudnya ubah. Okay? Maksudnya you sebenarnya dia adalah transformasi lah, 变身 dia punya apa makna dia adalah transformasi. Okay? So ini adalah satu topik yang sangat penting. Terutamanya bagi anda semua yang telah join Forever Living tapi you belum nampak jalan lagi, you belum ada asas lagi, you belum ada foundation lagi. Ini adalah topik yang paling utama kita kena belajar. Bukan belajar macam-macam skill set. Bukan belajar macam mana itu kungfu ke macam mana. No, you kena belajar dari dalaman dulu, change otak dulu. Macam mana orang boleh jadi kaya. So first, Sifu nak share bermula dengan Sifu nak bermula dengan siapa? You kenal orang ini tak? Mari. Siapa kenal orang ini? Tulis 2. Tulis 2. Okey, kenal tak? Mesti kenal lah, betul. Ini adalah satu orang yang cipta rekod. Dia orang pertama yang jadi 2 kali PM dekat Malaysia. So di sini kita dah mula dengan 9 nasihat daripada Tun M. Ini untuk rakyat Malaysia. Kalau bagi kita, untuk member-member dalam Bio International. 9333 group. Okay? Kita belajar. Okay? Apa yang penting di sini. Okay? First, kita tengok. Nasihat pertama. Apa Tun cakap? Ubah mindset pekerja kepada peniaga. Sifu nak tanya you. You ada tak? You ada ubah tak ini mindset? Atau you main-main saja, you datang buat Forever Living, you main-main, kerja sangat serius, tapi berniaga you tak serius. Itu sudah salah tau. Itu sudah mindset sudah salah. Tun cakap apa? Ubah mindset you dulu. Kalau you tak ubah, habis. Ini topik kita ubah, tak ubah, habis. Mindset ubah dulu, kita kena ubah ke meniaga. Macam Sifu ubah, okay? So ini yang pertama. So nombor 2. Pengorbanan sekarang adalah untuk kesenangan generasi masa depan. So apa yang kita buat hari ini sebenarnya kita adalah buat satu foundation tau untuk masa depan kita. Tak kira untuk anak you, cucu you, cicit you, ciut you pun dia juga untuk anda masa bila you tua, bila you nak bersara. Okay? You kena korban dulu. You jangan ingat dekat sini, dekat Forever kita tak perlu buat. Kita duduk diam-diam boleh dapat duit. Tak ada. Dalam Forever Living, dia tak ada istilah duduk diam-diam dapat duit. Kita kena korban apa? Kita kena korban masa. Korban masa bersama keluarga. Permulaan. Sekarang kita kena korban. Kita kena apa? Keluar daripada... Nanti Sifu akan cerita tentang zon selesa. Kita akan keluar dari zon ini. Semua ini. Korban sekarang, tapi untuk masa depan. Okay, ini nombor 2 nasihat. So nombor 3, usah berkira belanja wang untuk buku. Ada orang masih ketekut. Orang cakap, oi, you mau belajar beli GEP book, smart book. Oh, mahal sangat Sifu. Beli buku 1 juta berkawan. 1 juta you nak untung, itu wang sedikit you ketekut. You berkira sangat. Oh, tak boleh. Makan, oi, bagus. Bagi makan itu apa? Siakap 3 rasa sangat murah. Tapi beli buku Sifu, oi, mahal. Beli smart book, mahal. Itu habis. Itu you tak ikut nasihat. You sangat berkira bila belanja wang untuk buku. Makan, you tak berkira. Itu masalah. You kena ubah. Okay? So, kira lagi. Disiplin adalah kunci kejayaan hidup. Nampak? Tun cakap apa? Dia nampak, dia tengok orang yang paling kaya pada zaman dulu, sampai hari ini, kalau kita ikut aset kekayaan dia, sampai hari ini masih dia, Rockefeller. Sifu sentiasa guna. Rockefeller ada 10. 10 dia punya cara. Dia punya panggil habit. 10 habit of Rockefeller. Okay, yang paling penting sebenarnya adalah disiplin. Disiplin adalah apa? You buat satu benda dengan konsisten. Contoh, teppanyaki. Kita masuk disiplin. Setiap Isnin, setiap Rabu masuk. Sistem day, setiap Selasa kita masuk disiplin. Because kenapa? Because disiplin itu adalah satu kunci kejayaan hidup. Itu sebab Sifu sangat tekankan disiplin. You kena ubah. Kalau you tak ada disiplin, ini yang you kena ubah.
Okay? Seterusnya. Tun cakap apa? Dalam kepimpinan perlu tahu apa orang bawahan mau. You jangan shot sendiri. You sebagai leader, you jangan buat benda ikut mood. Ikut you punya ikut you punya kegemaran you. You kena tengok apa orang bawahan mau. Faham tak? You tak boleh misuse. Abuse your power. Faham tak? Bila you abuse your power, you sudah jadi governor. Macam kita punya rules. Kita ada kata, you are neither governor or babysitter, but you are leader. So dalam kepimpinan, nampak tak? You mesti kena tahu apa orang bawah kita mau. Kalau you tak tahu, belajar. You tak tahu, belajar. Dan you kena pasti. Okay? So ini sangat penting. So lepas itu, persediaan strategi menentukan kejayaan. So maksud apa? Maksud hari ini, kita nak berjaya bukan saja kita tekun, rajin. No. Kita kena ada strategi. So kenapa kita nak masuk kickstart? Siapa nak tanya you, kenapa you nak masuk kickstart 4th quarter ini? You nak belajar Art of War. Because dalam Art of War, dia ada 40 strategi yang kita perlu tahu. Kalau kita nak berjaya dekat network marketing dalam forward, kita perlu tahu strategi dari AS sampai manager. Apa strategi yang sangat penting yang kita kena belajar? Ini adalah satu persediaan. Because ini persediaan, dia akan menentukan sama ada anda boleh berjaya atau tidak dalam bisnes forever juga. Okay? So, next. Apa Tun cakap? Pertahankan tanah air kita walaupun apa jua keadaan. Okay? Tanah air di sini adalah apa? Sistem. Dalam kita, BOI. You kena pertahankan. BOI sistem. Walaupun apa jua keadaan. Tak kira ke ada orang datang kacau ke, jatuhkan ke, ancam ke, tikam ke, fitnah ke, apakah kita masih kena pertahankan. Kenapa? Because downline kita perlu. Faham tak? Because rakyat Malaysia perlu tanah air. Itu sebab bagaimanapun kita kena pertahankan. Ini dari Tun. Kalau apply sistem, sama juga. Kita kena pertahankan sistem. Supaya anak-anak, cucu-cucu, cicit kita semua sangat selamat. Sangat selamat dan ada satu hala tuju yang jelas bagaimana mereka boleh berjaya dalam bisnes ini. Okay? So dan last sekali, bersih, cekap dan amanah. So kita buat bisnes forever pun sama. Kita kena bersih. Kita kena bersih, kita kena cekap dan kita kena amanah. Kita tak boleh jadi leader yang cakap depan lain, buat belakang lain. Betul tak? Dan bohong dan cakap dan buat kita tak konsisten. So itu sudah tak boleh. Dan buat benda yang tak betul, tak jaga nilai. Okay, itu nilai semua adalah ini. Adalah bab tentang ini, nasihat ini, bersih, cekap dan amanah. Supaya rezeki kita, okay, apa yang kita untung nanti, kita adalah satu rezeki yang halal. So itu yang sangat penting. Okay, so ini first thing. 9 nasihat yang Sipu hadiah kepada anda semua untuk mulakan change ini. So, adakah kamu semua belajar something? Kalau ada, bagi Sipu yes. Okay? You sangat suka ini 9 nasihat, bagi Sipu yes. Alright, untuk bermulakan kita punya coaching kelas hari ini. Okay, thank you. So, kita tengok. Next. Okay, kita buat satu game sekarang. Kita main satu game. So, sini tampak ada 9. Ini macam itu 9 nasihat. Ada 9, okay? So sekarang Sipu nak tanya you. Okay, you sekarang guna pen. You tulis atas kertas sekarang. Semua ambil kertas kosong, tulis atas kertas 9 titik ini. Okay? Lepas itu, okay, you cuba sambungkan semua titik. Sambungkan. Okay, tengok berapa garis lurus yang kamu perlukan untuk sambungkan semua titik ini. Okay, cuba. Mari kita cuba game sikit. Okay. Siapa sudah siap, you tulis jawapan dekat chat. Okay. Berapa garis? Okay. Berapa garis lurus? Okay. Yang you perlu untuk sambungkan semua titik ini. Yes. Ada orang tulis 4. 4 betul tak? Betul ke? Mau 4? 4 you boleh. Wah, 3 pun ada. Wah. Okay. Berapa? Okay, biasanya berapa you tengok. You mau sambung mau sambung ini garis lurus You mau sambung semua titik ini. So
Berapa garis you perlu? Okay? Bagi Sifu jawapan. Nampak? Okay, kita cuba buat. Okay. Kita cuba buat. Okay? 1. Wah, sudah kasih jawapan. Oh. Tiba-tiba sudah keluar itu jawapan. Okay, kita cuba buat. You tengok. Biasanya, you buat macam ni. Susah ini. Tak boleh. Sekejap. Sifu mau pasang Sifu punya pen dulu. Kalau tidak, nanti semua jawapan keluar. Okay. Kita tengok. Nampak? So, 1. Apa pasal ini keluar? Nanti. Susah lah macam ni. Okay, 1. Sebab Sifu pakai slide tu. Okay, tak apa. 1, 2, 3, 4. Tadi yang tulis 4 dia. Macam mana you cakap you boleh sambung semua? Betul tak? You mesti ada cara dia. Betul tak? Biasanya kalau you mau 1, 2, 3, 4. Kita mau sambung semua mesti 5. Betul? Mesti 5. Kita cakap mesti 5 punya. Okay? Betul tak? Tadi ada orang buat 4. Ada orang cakap apa? Junaida. Pandai dia cakap. Thinking out of the box. Kenapa out of the box? Tadi you sudah nampak jawapan. Tak apa. Kita terus bagi jawapan dia. Wah, susah nak kontrol ini. Mana pergi? Okey. Wah, tak boleh. Nanti sekejap tak boleh kontrol. Okey, sekejap Sifu nak keluar sekejap. Okey. Kita tunjuk ini. Dia tak boleh share terus. Okey. Tak apa, kita cuba ini. So tadi nampak, kita tak nak buka full screen because full screen dia. You orang nampak tak kalau Sifu buat macam ni? Nampak? Boleh Okey, very good. So kalau boleh lebih bagus lebih elok kalau macam ni. Okey. Tadi Sifu cakap ramai orang buat 5 garis lurus baru you boleh sambung. Betul tak? Tapi kalau you think outside of the box. Kita cakap you think outside of the box. Okay. You think outside of the box. Nampak? You 4 saja. Okay. Kenapa you boleh jadi dalam 4 stroke? Kenapa? Because you sudah keluar. Nampak tak? Bila you buat ini. Tengok. Bila you buat ini. 1, 2. You sudah keluar dari sini. Ramai orang dia kenapa? Because otak dia sudah kunci dalam itu 9 bulatan. Dia sudah kunci dalam. Dia tak boleh keluar. Itu sebab dia tak boleh 4 garis dia sambung semua. Tapi bila you tengok, bila you 1, 2 you keluar sikit. Lepas 3, 4. 4 stroke, okay, you boleh sambung semua. Faham tak? So Sifu nak tanya, bolehkah you 3 stroke sambung semua tak? Boleh tak? Siapa rasa boleh? Bagi Sifu yes. 3 stroke. 3 garis lurus mau sambung semua. Mungkin tak? Kalau mungkin, letak yes. Kalau tak mungkin, letak no. Okay? Kalau you rasa tak boleh. Mana boleh 3, 4 pun sudah kena jump outside. Betul tak? Ada yang tulis no. Wah, semua yes. Ini yes sudah nampak jawapan tadi. Okay? So, nampak tak? Bila okey, apa yang penting di sini adalah bila anda keluar lagi jauh. Ini keluar sikit. You boleh guna 4 garis lurus untuk sambung. Tapi kalau you boleh keluar lagi jauh lagi, nampak? Lagi jauh lagi. Okey? Sebenarnya you 3 saja. Garis lurus, you sudah boleh sambung. Ke semua 9 bulatan ini. Nampak tak?
That's why hari ni kenapa kita nak ubah? Kita jangan bagi sendiri punya otak minda sudah kunci dalam itu kotak. That's why hari ni Sifu nak ajar kamu semua jump outside of the box. So Sifu kasih you main ini game supaya you percaya tiga garis lurus pun you boleh sambung. 9 titik ini. Okay? So seterusnya kita tengok. Think outside of the box. Tadi ada Sifu nampak ada orang tulis dalam chat room, think outside of the box. Okay? Tapi mungkin tak kita think outside of the box? Mungkin tak? Siapa rasa mungkin you tulis 1? Siapa rasa boleh? Kita boleh think outside of the box, tulis 1. Boleh tak? Boleh Mia tulis 1. Siapa rasa kita boleh think outside of the box? Ada? Tulis 1. Okay. Very good. So Sifu nak bagi tahu you, sebenarnya kita tak boleh think outside of the box. Kita tak boleh think outside of the box. Kenapa? Because bila kita berada dalam kotak ini, macam mana you boleh fikir luar dari kotak ini? Tak boleh. Faham tak? Itu sebab ramai orang kenapa seumur hidup dia tak boleh berjaya. Because dia sudah dikunci dalam kotak itu. You panggil dia fikir, dia tak boleh fikir. Because dia bukan hidup dekat luar. Dia bukan duduk dekat luar. Okay? So yang penting, apa yang kita nak belajar hari ini, kita mesti keluar dari kotak ini. Okay? You bayangkan kalau you duduk dalam kotak ini. Itu kotak semua tutup. You duduk di dalam. You tak nampak dekat luar. Okay? Macam mana you mau fikir luar? You tak boleh. Faham tak? You tak nampak, you tak tahu luar sangat cantik. You tak tahu orang boleh untung 5 angka 1 bulan. You tak tahu orang boleh untung 6 angka, 7 angka 1 bulan. You rasa kita hanya boleh untung 3, 4 angka saja 1 bulan. Kenapa? Because you duduk dalam kotak. Kalau bila you keluar dari kotak ini, okay, Sifu bagi tahu you boleh ubah. You boleh ubah. You boleh sampai 5 angka, 6 angka, 7 angka pun boleh sampai. Itu sebab hari ini Sifu nak ajar you orang. Okay? Kena keluar daripada kotak ini. Dan ramai orang dia duduk dalam kotak because dalam kotak itu adalah comfort zone. Itu adalah comfort zone. Okay? Dekat dunia ini, tempat yang paling mahal. Tempat yang paling mahal bukan Dubai, bukan Itali, bukan mana-mana. You jangan ingat, Dubai mahal, itu Las Vegas apa, USA mahal. No. Okay? Tempat yang paling mahal dekat dunia ini adalah tempat ini, panggil kubur. Bila kita mati, kita tanam dalam kubur. Ini tempat yang paling mahal. Kenapa? Because ramai orang punya impian semua belum capai sudah tanam dalam sana. Siapa setuju? Dia letak yes. Siapa setuju apa Sifu cakap? Ramai orang belum capai impian dia. Dia masih mimpi tapi sudah tanam dalam kubur. Ini tempat yang paling mahal dekat dunia. Bukan Dubai, bukan Itali, bukan mana. Faham tak? That's why ramai orang kenapa dia tanam dalam kubur sebelum dia berjaya. Because of this comfort zone. Dia sangat selesa dekat sini. Lahir, buat semua. Dia sangat selesa. Sampai dia mati pun dia tak tahu ini. Satu umur hidup sudah lepas. Faham tak? So kita jangan jadi manusia macam ini. Kalau Tuhan bagi kita nyawa, kita mesti nak buat yang terbaik. Jangan buat lebih kurang saja. No. Tuhan bagi you nyawa bukan panggil you buat lebih kurang. Dia mahu you buat yang terbaik. Okay? Ini kena sentiasa ingat. Okay? Dan untuk keluar dari comfort zone, you nampak sebenarnya kejayaan dengan comfort zone dia adalah lawan arah. Okay? You nak berjaya, you mesti mau jalan ke tempat yang tidak sama dengan comfort zone. Kalau you jalan hala ke comfort zone, you tak akan berjaya. Nampak tak ini? Dia different direction. You jangan bagi tahu tanya Sifu, boleh saya selesa pun I mau capai kejayaan? Tak boleh. Because dia punya arah lain. Macam mana you boleh selesa you mau berjaya? Tak boleh mah. Dia punya nampak tak? Dia punya direction dia lain. Itu sebab you nak berjaya, you kena bagi hala tuju yang lawan dengan comfort zone. So di sini Sifu nak tunjuk you satu slide. Okay? Ini adalah iceberg change model. Okay? Hari ini kita cerita bab change. Ubah. Okay? Change. So bila kita nak change, kita mesti kena faham kenapa ramai orang dia tak boleh change. Dia tak boleh change. Because dalam sini you tahu kalau kita nak change yang bawah sini sangat kuat tau. Yang dalam dalam kita punya hati,
Dalam sangat kuat. Bila you nak keluar, you nak achieve your goal, you nak action, you nak buat plan, you nak strategi, memang susah. Because kenapa? Ini sikit saja you nampak. Tapi dalam yang kuat. Banyak benda yang sudah tanam dalam otak you, yang sudah sedang tarik anda. Dia tarik anda. Bila you nak berjaya, dia tarik you balik. Nah, apa dia? Habit. Habit. Habit panggil apa? Tabiat. Orang tabiat malas. Tabiat menangguh. Tabiat lilek. Tabiat buang masa. Okey, itu tabiat yang tarik you. Nampak tak? Ada lagi. Ada orang dia ada specific belief. Dia percaya. Dia percaya dia tak boleh capai 5 angka. Dia tak boleh capai 6 angka. Ramai. Because dia tahu angka dia tak ada 5 angka. Mak saudara dia, bapa dia, mak dia tak ada 5 angka. Itu sebab dia ada satu belief kita tak mungkin 5 angka. Itu yang tarik dia. Tak boleh pergi achieve goal. Ada yang cultural pun ada. Itu budaya dia. Faham tak? Yang bagi tahu dia, you tak boleh. You tak boleh. Banyak. Fear of failure. Sipu banyak sangat. Sipu hanya pilih yang penting kita sentiasa hadapi. Orang takut kegagalan. Fear of success. You kalau fear of failure, maksudnya you fear of success. You kena faham. Jangan takut kegagalan. Okay? Dan banyak lagi assumption. Assumption dia projection. Dia sudah ada contoh. Contoh orang ini, dia sudah ada pengalaman gagal. So bila ada pengalaman gagal, contoh dia mula-mula dia cinta. Lelaki perempuan cinta. Okay? So lepas cinta itu lelaki dia pergi cari awet lain. Dia putus cinta tau. Bila putus cinta, itu wanita sangat sedih, sangat kecewa. So bila dia next time dia nak cari lelaki, cari boyfriend yang kedua, dia sudah ada satu dia ada pre-concept. Lelaki tidak boleh dipercayai. Dia ada pre-concept ni. Sebenarnya bukan ini. Itu lelaki saja tak boleh dipercayai, tapi dia anggap semua lelaki tak boleh. Bahaya. Kalau kita sama dia, nanti kita akan cedera, kita akan kecewa satu kali lagi. Itu pre-concept. Itu sebab dia tak berani maju ke depan. Faham tak? Atau you pergi kerja, atau you buat MLM lain. Contoh macam Shimano. Dia pernah buat MLM lain. Betul tak? Tapi kalau dia boleh berjaya di Forever Living, kerana apa? Kerana dia sudah ubah. Dia tidak kerana ada bad experience dekat MLM yang lain, itu yang tarik dia. Dia cakap, tak boleh. I sudah phobia MLM. Okay? MLM is not for me. I tak akan buat MLM lagi. Itu adalah apa? Itu adalah dia punya projection. Dia punya konsep. Itu pre-konsep yang salah. Faham tak? So ini sangat penting. You nak change, you kena faham banyak benda akan tarik you. Past experience, you punya bapa semua, parents pun ada parents cakap tak boleh. Dari kecil you buat apa pun tak boleh. Mau sentuh ini tak boleh. Mau beli itu tak boleh. So bila besar, you mau buat apa pun tak boleh. Faham tak? Itu pun kena juga. Faham? So ini sangat penting. So di sini, ini adalah jadi halangan kita. Bila kita nak berjaya, kita sudah bersedia tau. Kalau you nak berjaya di Forever Living, you nampak ini adalah you punya dream, impian you. Ini adalah you punya maklumat, you nak capai. Sebenarnya, bila anda sudah buat satu keputusan, you nak berjaya di Forever Living, okay? You sudah kena sedia, ini orang tengah menunggu kamu. Nampak? Ramai orang di sini, pesimis, orang negatif. You punya boss, cakap, betul tak? Tekan you. Cakap tak boleh buat ini side income semua. Dia tekan you. Ketakutan you. Atau you doubt. You ragu-ragu. Atau ego pun. Ada orang ego pun. Dia tak nak dengar. Ego. Rejection ini semua. Dia tengah menunggu you. Okay. So kalau you mau betul-betul berjaya, you kena mengatasi semua ini. Okay. You jangan tanya Sipu. Adakah cara kita tak perlu jumpa semua orang ini, kita boleh berjaya? Sorry. Tak ada. Sipu bagi tahu you, no. Because you need to jump out. You kena keluar dari kotak. So di sini adalah comfort zone. Okay, kita belajar sikit comfort zone. Kita mula dari sini. Nampak? Kita sangat selamat dan kita in control. Kita tak buat selamat. Because tak buat dia takkan salah. Betul tak? Buat ini.
Naik pentas cakap, oh, I tak nak. Sharing dekat TPK, oh, I tak nak. Kenapa? Because you mau selamat. Bila you tak cakap, you tak akan cakap salah. You tak akan gagap. Cakap, tak boleh keluar, okay? You takut, okay? You akan dalam comfort zone. You tak boleh keluar, okay? Bila you nak keluar dari comfort zone, next zone adalah fear zone. Ini adalah zone ketakutan. Bila you nak keluar, itu kaki keluar, satu kaki keluar, you sudah mula takut. Betul tak? Siapa ada rasa macam ini? Bagi sifu satu. Siapa ada rasa macam ini? You nak keluar dari comfort zone, you rasa takut. Ada? Letak satu. Ada tak? Yes. Nampak? Because you nak keluar fear zone. So fear zone dia apa? Dia kurang keyakinan sendiri. First. Dan dia apa? Cari banyak alasan. Tak nak. Panggil dia pergi cari kawan, pergi call kawan, make appointment. Takut. Alasan, kawan saya dia tak minat dia lah. Dia susah lah. Dia mau jaga keluarga. Betul. You banyak alasan. Because you takut. Okay? Affected by others' opinion. Orang cakap, you dengar. Okay? Itu fear zone. So lepas fear zone, kita masuk satu zone lagi. Kalau you boleh mengatasi fear zone, you akan masuk satu zone panggil learning zone. Okay? Itulah masa you mula belajar. Okay? You tak takut, you sudah share dekat tepan yaki, itu masa you mula belajar. You kalau share pun tak berani, maksudnya you masih dekat sini. Faham? You masih dekat sini. So you kalau mula share, you mula masuk apa? Learning zone. Okay? You akan apa? You akan mula deal dengan changes, deal dengan perubahan dan deal dengan masalah. Dan you mula belajar new skill. Belajar apa skill set yang baru dan you sudah mula besarkan comfort zone you. You bukan lagi kecil macam tadi. You sudah besarkan comfort zone you. Okay? So lepas learning zone, okay, kita baru masuk grow zone. Grow zone you boleh tengok leader-leader kita. Manager, eager manager, CBM, LCM, PCM, okay, mereka sudah masuk grow zone. Okay, grow zone, mereka sudah pergi cari apa? Cari purpose, tujuan hidup mereka. Mereka sudah pergi apa? Cari dia punya impian. Sekarang sudah apa? Grow zone, orang grow zone, dia cakap sudah lain. Dia bukan cakap macam mana untung wang, untung banyak, itu apa? Macam mana nak hidup. No. Dia sudah cakap apa? Kita nak beli kuda kuning ke kuda biru. Dia topik pun lain tau. Ini topik sudah lain. Because dia tutup grow zone, dia sedang apa? Dia sedang pening orang kaya. Bukan pening orang miskin lagi. Faham tak? Dia set new goal. Ini tahun tapak itu kuda kuning, besok dia mau tapak next year mau tapak lain warna. New goal. Banyak goal. Ini hari ini tahun tapak rumah, next year mau tapak kedai. Nampak? Dia banyak new goal. Dia conquer objektif. Okay, nampak tak? So ini adalah satu comfort zone yang kita kena faham tau. Kalau you tak faham, you masih duduk dekat sini, I tak tahu sampai bila you boleh sampai sini. You jangan jealous. You jangan jealous sama orang beli apa kuda kuning ke, biru ke, hijau ke, you jangan pergi jealous. Okay, you kalau nak you pun boleh. Faham tak? You kena keluar dari sini. Sipu sudah tunjuk you jalan. You jangan duduk dalam itu. Itu merah. Ini merah tak kaya punya. You mau keluar. Ini kuning. Ada kuning. Warna kuning, hijau, biru. Nampak ini. Ini orang beli kuda pun dia ikut color ini. Betul? Okay? So ini sangat penting. So nak terbang, ingatlah Sipu ajar di sini. Nak terbang. Kalau you nak terbang tinggi, okay? You got to give up the shit that weigh you down. Ingatlah. Semua itu najis, itu negative thing, itu apa, semua politik ke, semua you kena buang. Sipu sentiasa cakap, Sipu ada satu gunting dia. Tepi meja Sipu gunting dia. Ini semua najis. You tahu kenapa? Because you bayangkan, kalau you nak terbang. Bila you nak terbang, itu najis semua jatuh you badan. Bolehkah you terbang? Boleh tak? Mana boleh, berat sangat najis sangat berat tau. You orang buang jangan tak tahu itu sangat berat. You semua najis kalau jatuh atas ini badan. Macam mana you mau terbang, you tak boleh terbang lagi. Ingat, kita kena gunting, kasih buang itu semua negatif, buang. Faham tak? Itu jahat, buang. Politik, buang. Baru kita boleh terbang. Betul tak? Jangan pergi.
Campur ini ini semua najis tiap-tiap hari dengar tak ada power punya. Itu emosi datang you tak ada power. Okay, ingat. Okay, ini pun you kena ubah. Okay? Lepas tu tengok. Life begins at the end of your comfort zone. You tahu kita punya kehidupan, kita punya nyawa baru bermula. Bila you keluar dari comfort zone, you jangan cakap you sudah hidup dekat dunia ini kalau you masih dalam comfort zone. Ingat tak? Kita punya kehidupan baru saja bermula bila you keluar dari comfort zone. Faham? Baru you ada cabaran, you belajar, ada skill, ada macam-macam, ada goal setting. Baru you belajar di sini. Okay? Seterusnya, okay, kita kena faham. Ada dua jenis leader dekat Forever. Okay? Jenis pertama adalah coach. Jenis kedua adalah teacher. So you orang boleh beza tak? Okay, si pun nak tanya, siapa tahu perbezaan dia? Coach dengan teacher. Sama tak? Siapa rasa sama? Ini dua. You letak satu. Siapa rasa lain? You letak dua. Si pun tengok. Tengok kefahaman you. Siapa rasa coach dengan teacher sama? You letak satu. Siapa rasa coach dengan teacher lain? You letak dua. Okay? Kita tengok. Thank you. Okay, dua. Okay. Very good. Okay? Yang letak dua, yang baru letak dua, si pun nak tanya. Okay, apa perbezaan dia? Tulis dalam chat room. Apa perbezaan coach dengan teacher? Okay. Cepat tulis. Teacher mengajar. Coach train. Okay. Apa perbezaan? Tak jelas You faham tak? Dia orang tulis. Coach train. Teacher mengajar. Apa ini? Ini mana? Ini bukan jawapan. Okay. Kita tengok. Coach ajar orang sampai berjaya. Coach bimbing step by step. Coach bagi ilmu. Teacher hanya mengajar, coach membimbing. Very good. Lagi. Tapi belum ada jawapan yang tepat. Okay. Coach membimbing, teacher mengajar. Okay. Siapa nak tahu jawapan yang sebenar? Tulis dua sana. Siapa nak tahu jawapan yang sebenar? Sipu hari ni bagi you jawapan yang sebenar. Apa beza dia coach dengan teacher? Sini banyak coach ada coach Lin, ada coach siapa lagi? Coach Shim Shim pun coach. Betul tak? Ada cikgu sini. Wah, nanti kena pukul. Ada cikgu di sini. Okay. So kita tengok. Okay, you kalau nak letak nama you coach. Kalau you nak letak nama you coach, you kena tahu apa maksud dia coach. Jangan letak coach tapi buat macam teacher. Faham tak? You kalau letak coach, you kena buat macam coach. Okay, coach dengan teacher dia punya perbezaan ini saja. Coach ada intention. Okay, teacher dia hanya ajar. Betul you cakap. Dia hanya ajar. Dia pastikan ilmu dia sampai ke tangan anak didik dia. Okay, yang sama ada anak didik dia lain besok ke masa depan ke boleh berjaya ke, okay, dia tak kisah. Dia because bukan tanggungjawab dia lagi. Dia hanya sampaikan ilmu, that's all. Okay, settle. Tapi coach lain. Coach dia mesti kena player dia mesti menang. Intention itu adalah menang. Okay, coach dia ada intention. Dia punya intention ada apa? Menang. Dia mesti mau menang. Macam siapa? Macam Miss Poon. Kalau Miss Poon dia train Lee Chong Wei. Okay? Dia mesti ada intention dia. Dia bukan train ini orang main-main tak apa. Main. Okay, kita tak perlu menang All England. Tak perlu menang itu Thomas Cup. Semua pun tak perlu. You main sajalah. You turun ke langgang, main pukul saja. Jangan under fight itu sudah cantik. Ada coach macam ini dia cakap dengan player, you jangan under fight sudah bersyukur. Apa you train ini player bagi lawan hanya mau jangan under fight saja. You bukan nak menang buat apa, you bazir wang negara. Bagi lawan tak mau menang ni, faham tak? Itu coach sangat penting tau. Itu sebab kalau you jadi coach dekat Forever Living, you kena pastikan anak didik kamu menang. Itu yang membezakan coach dengan teacher. Okay? Siapa boleh dapat tulis sipu yes. Tulis yes. You sudah dapat membezakan. Tulis sipu yes. Okay? So sipu nak tanya you di sini. Satu soalan lagi. Intention plus action equal to result. So sipu nak tanya. Intention berapa persen? Action berapa persen? Siapa boleh jawab?
Okay, tulis berapa persen. Intention berapa persen? Kalau you rasa 50-50, you tulis 50-50. Kalau you rasa 70-30, you tulis 70-30. Tulis. Intention berapa? Action mekanisme berapa? Campur, kita tengok. Tengok. Okay, ada orang tulis 10-90. Ada orang tulis 20-80. Wah. No Rashida. 70-30. Very good. Papa Berry 0.01. Ini macam kena saja ini jawapan. Okay. Nurul Baiti. Yes, macam kena saja jawapan ini. Okay. 100%. 99 intention. Okay. Very good. So sebenarnya jawapan dia, okay. Because bila Sifu pergi belajar, bila Sifu dengar tentang konsep ini, dia cakap apa? Dia cakap 100% intention tau. 100%. Action mechanism kosong. Okay? Tapi bagi Sifu rasa tak mungkin lah. Tak mungkin you tak ada cara, tak ada skill set you boleh berjaya. Betul tak? Okay? Itu sebab sangat penting kita modify sikit. Kita modify sikit. Kita jadikan dia macam ini. 99.999% adalah intention. Okay? You nak berjaya. 99.99%. 0.001% adalah action mechanism. Okay? Kenapa? Okay? Ini bukan exactly persen dia. Sifu bagi jawapan ini supaya anda fahamkan benda ini. Mana yang berat, mana yang lebih berat. Bukan berat sikit tau. Dia sangat berat adalah intention. So, when your why is big enough, you will find your how. You faham tak? Bila you make intention cukup besar, sebenarnya you akan tahu cari macam-macam cara you boleh berjaya. Yang penting adalah you make intention ada tak? Ramai orang datang, dia tak ada intention. Dia bukan nak berjaya, dia datang main-main saja. Dia cuba nasib. Cuba 1 minggu, tengok ada dapat tak? SYJP. Tak ada, dia pun berhenti. So ini orang dia tak ada intention. Dia tak ada intention nak berjaya. Dia hanya cuba. Dan dia datang, dia tanya you, "Oi, Coach Lin, macam mana buat? Coach Lin, boleh ajar tak cara?" Ini orang dia intention belum ada. Dia asyik tanya cara buat. Okay, sebenarnya you kena faham dulu. Kenapa? Apakah big why kamu? Kalau you tak tahu big why kamu, you jangan tanya apa cara. Kenapa? Tak guna punya. Because kalau you tanya apa cara, you pergi buat, you gagal, you terus you tak nak buat. Because you have no big why. Faham tak? So, ini sangat penting. So, kita tengok lagi. So, being defeated is only a temporary condition. Faham tak? Kita kalah itu temporary saja. You jangan ingat kalah kita nak mati. No. Nilai ketiga kita. Sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Kita kalah tak apa, itu temporary. Giving up is what makes it permanent. Hanya you putus asa, you habis, patah semangat, itu habis. Habis cerita. Okay, itu akan jadikan dia permanent. Faham tak? That's why kita hari ini, kita kena ingat sentiasa nilai kita. Kenapa kita tak boleh give up? Kenapa semangat kita tak boleh kalah? Kita buat CC tak capai, tak apa. 50 CC, tak apa. Next month try again. 100 CC tak capai, tak apa. Next month try again. Betul lah. Semangat jangan patah. Faham tak? Itu yang penting. So di sini, bila kita dalam satu permainan, satu competition, biasa dia ada 4 jenis result. First, mesti ada satu pihak menang, satu pihak kalah. Okay? Bila kita permainan, macam badminton kah, football kah, mesti ada satu pihak menang, satu pihak kalah. Okay? Second result adalah A kalah, B menang. So third adalah apa? A kalah, B pun kalah. Ini sangat teruk. Ini tak ada orang menang. Dua-dua pun kalah. Dia jatuh, dia mau you jatuh juga. Siapa pernah jumpa macam ini punya? Lose. Pernah jumpa orang yang nak lose punya? Ada tak? Kalau ada, tulis me. Tengok, siapa pernah jumpa? Pernah jumpa orang dia gagal pun dia nak buat you gagal juga. Ada? Banyak. Hanya seorang saja cakap banyak, yang lain tak ada jumpa. Ada tak? Ada orang macam ini? Ramai Sifu bagi tahu you. Okay? Contoh. Macam itu orang. Betul? Bapa sudah meninggal. Betul? Tapi wasiat dia tak jelas. So itu family lawan tau. Lawan. Bayar berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu kepada lawyer.
nak apa? Nak fight. Tengok siapa dapat harta. Ini adalah lose-lose. Sampai akhir semua kalah punya. Betul. Dia tak boleh king. Dia tak boleh bincang dengan baik. Bincang dengan baik mesti boleh. Kita boleh win-win tau. Tak semesti lose-lose. Macam apa? Macam itu Amerika bagi Afghanistan. Bagi sana perang. Okey, Sifu tanya you, itu lose-lose ke win-win ke apa? Mana? Itu memang lose-lose. Betul tak? You bagi mati ramai orang. You buat orang mati, you sendiri pun mati. Itu adalah lose-lose. Itu adalah satu benda yang sangat, dia cakap, sangat tak masuk akal. Faham tak? Dia orang tak tahu. Result dia, okay, sekarang dekat Forever Living. You rasa kita mau mana satu? Dekat Forever Living, kita nak mana satu? 1, 2, 3, 4. Tulis. Kita nak mana satu? Ramai orang tak tahu benda ini. Dia rasa kalau kita nak menang, mesti ada orang kalah. Dia rasa dekat dunia ini, macam oksigen tak cukup. Kalau I nak oksigen, kalau orang sudah ambil oksigen, I tak cukup oksigen, saya mati. Faham tak? Itu sebab dia nak bunuh orang. Dia ingat itu rezeki Tuhan bagi sangat limit. Sangat limit. Tuhan hanya turunkan ini rezeki saja. Okay? Kalau orang ambil itu rezeki, kita sudah tak ada rezeki. Sorry. Kalau you ada fikiran macam ini, okay, memang you tak akan capai nombor 4. Okay? You tak akan share. You tak akan share apa yang you faham. You tak akan ajar. You tak akan beri ilmu dengan sepenuh hati. Kenapa? Because dalam otak you tak ada win-win. Macam Sifu, you tengok, Sifu dihormati bukan anak didik Sifu saja. Sifu dihormati satu dunia. Okay, tak kira anak didik Sifu ke apa, downline Sifu ke, bukan downline Sifu ke, okay, mereka respect Sifu. Kenapa? Because Sifu sanggup ajar mereka ilmu yang kita ada. Okay, kenapa? Because Sifu tak takut. Because kita nak win-win. Semua ini adalah anak Rexmond. Betul tak? Kenapa you mau simpan ini? Itu yang penting. Kena faham win-win yang kita nak. So kita tengok. Hari ini dekat Bio International System, ramai yang sini masih baru tentang sistem ini. So Bio International System adalah satu sistem yang kalau you tanya Sifu, Sifu kaji MLM sudah 20 lebih tahun. Sifu pernah tulis tesis, Sifu pernah keluar buku 1 juta bukan wang. So kalau I tengok, Sifu tengok semua sistem dekat dunia ini, network marketing. Sampai hari ini, Sifu belum jumpa satu sistem, okay, yang sangat komprehensif. Faham tak? Yang sangat detail, sangat complicated tau. Tak ada. Okay, itu sebab Sifu nak you orang fahamkan ini, because ini semua kita guna banyak banyak perkorbanan, banyak FBO yang dulu masuk hilang, kita belajar, kita letak dalam sistem. So first kita ada apa? Kita ada guide to GP presentation, GP book. You orang ada. Siapa di sini ada guna GP book? Tulis 1. Siapa di sini you ada guna GP book? Ada? Ada tak? You ada guna GP book? Tulis 1. Ada tak? Okay. Sifu nak tanya you. Kalau you tak ada GP book ini, you rasa senang tak buat business forever? Siapa rasa senang tanpa GP book letak 1? You you letak yes. I tak perlu GP book, I pun boleh buat punya. I sangat hebat punya. Tulis yes. Siapa rasa you sangat perlu GP book? You tulis me. Saya. You rasa you sangat perlu GP book. You nampak tak? Jadi jangan kata sistem tak penting. Jangan kata ini tak penting. Kita boleh buat dengan cara sendiri. Okay, jangan. Because Sifu tahu. Bukan senang. Dan kita ada healthy triangle. Produk, bukan satu produk. Bukan satu produk. Kita healthy triangle. Dan kita ada daily use. Kita ada skincare. Semua siap, kita ada syllabus. Okay? You boleh datang percuma. Datang sistem dia percuma. Jangan kata you tak mau ikut sistem. I tak perlu belajar. Sifu bagi tahu you, ramai yang cakap tak mau, tak perlu belajar punya. Semua datang minta slide. Minta video. Tapi dia cakap dia tak ikut sistem. You faham tak? So you kena faham.
You jangan percaya orang tak mau ilmu ini dia boleh berjaya dalam business forever. Tak mungkin ya. Faham tak? Tak mungkin ya. Okay? So kita ada NDO, kita ada train the eagles, train the trainers. Kita ada 3 konsep 5 langkah. Siapa pernah dengar 3 konsep 5 langkah? Tulis 3-5. Siapa pernah dengar dan use pernah bentang 3-5? Ada? Okay? So kalau tanpa 3-5, itu cara Sifu dululah. 1997 kita tak ada 3 konsep 5 langkah. Kita buat satu GP kita boleh cakap sampai 3-4 jam. 3-4 jam. Kenapa? Because kita tak tahu apa yang kita dah from A cakap sampai Z. Tapi tak ada satu yang penting, tak ada satu point yang penting. Itu adalah dulu kita. Tapi bila kita wujudkan 3 konsep 5 langkah, you nampak tak? Ramai orang terus nampak dan kita berjaya tarik ramai leader dari company lain masuk because of ini 3 konsep 5 langkah. Okay, kita ada 5 cabaran di Forever pun kita ada dalam syllabus kita. Kita ada rule 1 to 12. Okay, kita ada Art of War. Jangan ponting kickstart. Mesti kena datang hadir 40 strategi yang you akan belajar. Okay, kita ada 9 nilai, 3 misi, 3 visi, 3 plan. Kita ada 9 plus 3 plus 3 plus 3, 18 skill set. Kita ada 3S, bagaimana bina solid standard, bagaimana bina stable structure, dan macam mana kita punya strong system. Ada 5 sistem. Branding system, time system, form system, meeting system, dan recognition system. Semua ada dalam Bio International Group. Okay? Dan kita ada apa? Alo 5cc. Standard dia, Alo Ambassador, Solid Manager, Elite Manager, LCM, PCM, EPCM, RPCM, itu semua ada dekat Bio International System. Okay? Dan kita ada apa? VIP, kita ada Raja Plan. Raja Plan itu dia macam stockist. Dia ada 5cc, 13cc, 25cc. Okay? Of course ini dia ikut kemampuan. Okay? Dia bukan kata, ini bukan skema. Ini bukan panggil you pergi ambil wang. No. Okay? Sifu tak akan cerita benda ini kepada siapa-siapa. Okay? Unless you layak. Kalau you tak layak, you tak boleh ambil. Because ada syarat. Kalau you nak jadi 5cc, kita kena tengok you punya, first thing, you punya disiplin. You punya kemampuan. Dan sama ada you mau belajar produk ke tak nak belajar produk. Okay? Kalau you datang cari Sifu. Sifu, saya ada wang. Saya nak ambil stok ini. Tapi Sifu kena tolong saya jual itu semua stok. I cakap you balik tidur. Okay? Dengar baik-baik. Sifu cakap you simpan itu wang, you balik tidur. Sifu tak ada masa nak tolong you jual ini produk. You nak, you belajar. Sifu ajar you ilmu. Okay? Kita bukan pergi ambil wang, kita jadi guli dia. Guli tau. Tak apa itu guli. Tolong dia buat kerja punya. Faham tak? So ini yang penting. Dan kita ada PK. PK pattern adalah kita ada satu persaingan yang yang sangat positif supaya semua orang boleh believe, aim higher, pecah rekod. So ini semua ada dalam BOI system. Okay, yang dekat luar you susah nak cari tau. You tak jumpa punya. Okay, you kalau belajar dekat sini you adalah top 1% in the world network marketing. Okay, so di sini kita tak takut competition sebenarnya, tak takut. So sini Sifu ada satu video. Ini video adalah apa? Ini video lah adalah masa 2016. Bila BMW dia menyambut ulang tahun ke 100 tahun. Okay, ini video Mercedes-Benz yang buat untuk BMW. Okay, you tengok. Sangat pelik Ini dia punya competitor tau. Mercedes-Benz dia buat satu video untuk BMW untuk ucapkan tahniah kepada BMW. Okay, Sifu tunjuk video dia. Okay. Play dah. Okay. Okay, sangat pendek. You dapat baca tak? Dia cakap dia ucapkan terima kasih. Kenapa? Because you bagi saya persaingan 100 tahun.
Dia cakap sebelum itu, you tengok, because Mercedes-Benz dia lebih tua, 30 tahun. Dia cakap itu 30 tahun dia sangat bosan. Tak ada pesaing. You nampak tak? Kita buat Formula E sama. You jangan takut ada pesaing. Kita takut tak ada pesaing saja. Nanti sampai satu hari, hanya tinggal you seorang saja, Shimano. You akan cakap, Sifu, sangat bosan saya. Kenapa? Tak ada orang nak fikir dengan saya. Sangat bosan. Betul tak? You nampak? Ini Mercedes-Benz dan BMW. You tahu kenapa ini dua company sangat top. Sangat top dekat dunia. You nampak tak? Ini very best punya video. Okay? So lepas itu kita tengok. Ini jenis leader dalam MLM. Okay, Sifu nak yang nombor 3. Okay? Sifu tak perlu panjangkan benda ini. So kita ada Shark. Orang yang buat money game, yang buat scheme itu Shark. Okay? Dia mau you punya wang saja. Ada juga want to be. Want to be adalah leader yang nak menang. Tapi dia tak fikir apa cara dia. Dia sanggup buat jahat untuk menang. Itu want to be. So real adalah orang yang betul-betul ikhlas. Okay, dia menang, dia berjaya kerana dia tolong ramai orang. Dia bukan buat benda-benda yang tak betul. Okay, so ini yang penting. Itu sebab orang yang betul, ingatlah, yang real leader, you mesti kena ada semua kualiti ini. First adalah PQ, physical quality. Okay, kena jaga sihat. Badan kena sihat. Dengan Forever Sifu tak risau. Because dengan Forever Living, kita boleh sihat. Okay? Dengan produk aloe vera, minyak ikan. Okay? Kita boleh sihat. IQ adalah mind. Mind to learn. So, kita kena ada sikap belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan ingat you sudah pandai sangat. Tak perlu lagi belajar. Okay? Itu masa adalah masa you akan jatuh. Bila you rasa you pandai sangat, itulah masa you sudah masak. Itulah apple. Bila dia jatuh adalah masa dia sudah masak. Okay? Kita jangan. Okay? Kita kena ada sikap belajar. Remain. Rendah diri dan kita keep on belajar. Okay? Dan EQ. EQ yang penting. Hati. Kita mesti ada hati untuk beri kasih sayang. Because ini semua kita waris daripada siapa? Rexmond. Okay? The power of forever is the power of love. Okay? Sifu ikut Rex. Ikut Rexmond punya semangat, dia punya spirit more than 20 over years. 20 lebih tahun. Itu sebab you jangan hairan kenapa Sifu boleh buat benda yang ramai orang tak boleh buat. Okay? Because Sifu belajar benda ini. Okay? Love ada 3 jenis. Okay? Jenis pertama, saya sayang anda kerana nak dapatkan anda. Okay? Itu adalah contoh. Itu adalah contoh macam itu lelaki sayang itu perempuan because dia nak dapatkan dia. Itu dia sayang. Itu first love. Itu first love, manusia dan haiwan pun ada. You ada love ini, you jangan ingat you hebat. Normal. Okay? Jenis kedua, saya sayang anda kerana saya perlukan anda. Ini contoh macam kucing kita. Kenapa kucing kita sayang kita? Because dia tahu dia perlu kita. Dia tahu kita akan bagi makanan dia. Kita bagi dia minum, bagi makan dia. Itu sebab dia sayang kita. Faham tak? Itu pun haiwan pun ada. Okay? Manusia, haiwan pun ada. Hanya love yang ketiga jenis. Hanya manusia ada. Haiwan tak ada. Itu ada apa? Saya sayang anda kerana anda perlukan saya. Nampak tak? Okay? I love you because you need me. Contoh hari ini, Sifu sayang ini tim. 181% di sini. Okay? Saya sayang you because why? Because why? Because siapa? You perlu Sifu ke Sifu perlu you? Sifu nak tanya you orang. Saya perlu Sifu. Okay, you fikir. You orang boleh fikir. Ini 181%. You tahu tak? You orang semua sini, you orang tak kira buat berapa banyak sisi, berapa banyak bisnes Sifu 1 sen pun tak ada untung. You orang tahu tak? You orang tahu tak semua di sini? Okay? So ini adalah types of love. Number 3. Number 3. Saya sayang kamu semua kerana Sifu tahu kamu perlukan saya. So kalau you nak berjaya, you nak sampai ke tahap paling tinggi, okay, inilah kita panggil SQ. Spirit to leave a legacy. Okay, you boleh tinggalkan something yang memang bukan guna wang boleh nilai. Bukan wang lagi. Okay, itu adalah satu legacy. Satu legacy yang penting. Okay, so di sini last Sifu nak share ini.
Leaders who deliver and leaders who destroy. Okay, you kena belajar benda ini. Okay, kenapa ada leader yang dia betul, kita tengok satu leader, okay, bukan tengok dia punya pencapaian saja. Kalau pencapaian, leader semua memang leader ada pencapaian. Tapi kita kena kaji sama ada leader itu betul ke tak betul. Leader ini dia deliver ke dia destroy, yang memusnahkan. Okay, kita tengok di sini. So, you orang nampak lah, slide Sifu ini kecil sikit lah, kecil sikit. Tapi Sifu harap you boleh nampak lah, tengok boleh besarkan. Okay, boleh besarkan. Okay, nampak? So, kita go one by one. Okay, leader first, leader who deliver. Okay, you tengok, dia share maximum information they can. Dia akan kongsikan segala-galanya information, segala-gala ilmu dia. Itu adalah leader yang deliver. Tapi leader yang memusnahkan, you tengok, they share minimum information they can. Faham tak? Dia hanya kongsikan kalau paling sikit lagi bagus. Dia tak nak sharing. Dia sebenarnya dia tak suka sharing bagi you. Dia mau simpan rahsia dia. Dia pentingkan diri. Dia selfish. Dia buat close group. Dia tak kasih ini orang masuk ke apakah. Banyak. Banyak. Dia tak nak kasih ilmu. Itu leader yang memusnahkan. Okay? So kita kena jaga. So nombor 2, they use, kita tengok leaders yang baik, they use their power mindfully and vigilantly. Maksudnya, leader yang bagus, dia akan guna dia punya power dengan otak. Yang betul, dia fikir dulu, dia guna power. Okay? Tapi leader yang destroy, dia guna power thoughtlessly. Dia tak ada fikir. Dia tak fikir apakah hasil dia. Apakah kesan nanti, kesan buruk dia. Dia tak fikir. Dia guna power dia. Buat benda-benda yang tak betul. Dia sanggup buat. Dia tak fikir. Okay? Because dia nak tunjuk dia ada power. Ini leader yang memusnahkan. So, nombor 3, leader yang deliver, they create condition for motivation to flourish. So, leader yang bagus, dia akan bina satu environment, satu keadaan yang sangat motivasi. Positif. Sangat positif. Sangat motivasi. Tapi leader yang destroy, tengok, dia guna pressure. Dia menakutkan. Dia takutkan dia punya anak buah dia. Dan dia guna hierarchy untuk motivate. Dia threaten. Dia menakutkan you. You kalau tak ikut saya, you kalau tak buat ini, akan macam mana? Okay, dia guna pressure, tekanan. Itu adalah leader yang akan memusnahkan. So kita kena faham ini. Okay? So nombor 4, leader who deliver, they are obsessed with performance and result. Okay? Leader yang baik, dia akan tengok result dan dia akan ajar anak didik dia, semua result kita kena ada performance. Kita guna perform. Tengok kita punya performance untuk capai result. Faham tak? So yang dekat sini, leaders yang destroy, they are myopically focus on result. Faham tak? So maksudnya, dia hanya tengok result, dia salahkan siapa-siapa. Kalau you tak capai result, dia bukan pergi meningkatkan you punya performance, tapi dia hanya cari sebab-sebab untuk marah you, untuk hukum you, untuk buat semua sekali, hanya untuk result. Dia mau result. Okay? Dia buat benda ini. Okay? Itu akan memusnahkan. Okay? Seterusnya, leader yang deliver, they stand on poor behavior, whatever the result. Nampak tak? Leader yang baik, dia tak boleh terima semua akhlak yang buruk. Itu behave, itu tabiat, itu akhlak yang buruk, dia tak boleh terima. Even you ada result. Okay? Kalau you macam ini, kita tak mau. Kita kunting. Dia kunting. Okay? Tapi leader yang destroy, dia buat apa? They tolerate poor behavior if the result is okay. Dia cakap apa? Dia cakap, kalau you punya sisi bagus, you punya sales bagus, you ada pencapaian, I tak kisah. You kalau akhlak tak betul, you jahat buat jahat pun, I okay. Itu leader yang akan memusnahkan. Okay? Ingat, kita tak boleh tolerate. Itu yang behavior, itu yang paling teruk punya. Sifu cakap. Okay? So, lepas itu, leader yang deliver, they review wins and lose with equal patience and discipline. Tak kira you menang atau kalah. Okay? Leader yang baik, dia masih akan bagi you treatment yang sama. Equal maksudnya dia sangat adil. You menang ke, you kalah ke, dia sayang you sama. Dengan passion, dengan disiplin dia masih sama. Okay? Tapi leader yang musnahkan,
They move on from wins and interrogate failure. Okay, mereka hanya mau orang yang menang. Yang tak menang, mereka buang dia, kasih burukan dia, kasih buang dia. Itu leader yang memusnahkan. Okay, so next. Leader yang deliver, they adjust go in any direction to ensure they are motivating. So leader yang baik, dia akan adjust maklumat supaya semua anak didik dia ada satu hala tuju yang betul, yang sangat motivasi. Okay, dia akan buat ini. Tapi leader yang memusnahkan, dia buat goal setting yang susah. Okay, yang paksaan, yang susah, dan dia buat dia bukan saja set yang susah tau. Dia buat itu anak didik pun susah. Tension. Faham tak? Pressure, tension. Itu pun dia akan memusnahkan. So kita tengok lagi. Okay? Leader deliver. They talk endlessly about responsibility. Leader yang baik, dia tak berhenti. Dia ajar tanggungjawab. Maksudnya kalau Sifu ajar Shim, Sifu ajar Siti Rafida, Sifu akan ajar tanggungjawab. You sebagai leader, you kena ada tanggungjawab. Okay? Pastikan anak didik you ikut cara yang betul buat bisnes ini. Itu tanggungjawab. Okay? Tapi leader yang destroy dia apa? Dia talk endlessly about accountability. Maksudnya leader yang memusnahkan, dia hanya mau tahu you betul ke salah. Dia suka cakap contoh. Siti Rafida buat salah benda ini. Okay, dia boleh cakap sampai 10 tahun. Tak berhenti. Dia cakap ini dia ini buat salah sampai 5 tahun 10 tahun. Itu network tak kembang pun dia cakap ini pasal Siti Rafida. Okay, dia mau cari scapegoat. Itu panggil apa? Kambing apa itu panggil? Kambing hitam Betul? Betul Sifu, kambing hitam. Pandai dah. Sifu teka pun boleh kena. Tengok, Sifu sudah pandai bahasa Melayu. Dia cari kambing hitam. Itu leader yang memusnahkan. Dia suka, dia because dia tak ada tanggungjawab. Dia kalau apa gagalkan tim gagalkan dia cari kambing hitam. Dia cakap, ini leader tak baik. Ini leader yang menyebabkan ini dia cari kambing hitam. Dia tak ada cermin. Dia tak tengok dia sendiri, dia tengok orang saja. Itu leader yang memusnahkan. Okay? So lepas itu, they are mindful. Ini leader yang deliver. They are mindful when using their power. Ini samalah dengan nombor 2. Dia guna bila dia guna power yang ini pemimpin yang destroy. They are frightened of losing their power. Dia takut dia power hilang. Dia takut dia tak ada power. Dia sangat suka power. Faham tak? Itu leader yang memusnahkan. So last kali, leader yang baik, dia understand politik. Dia bukan tak tahu politik. Dia tahu politik itu sangat bahaya. Dia tahu ini politik, dia akan rosakkan network. Tapi leader yang memusnahkan, dia politiker. Mereka terang-terang politik. Dia cakap apa? Dia cakap ini kita politik kaum, politik agama, politik macam-macam lah. Faham tak? Itu sebab dia akan memusnahkan. Dia bukan musnahkan tim lain. Sebenarnya dia tengah memusnahkan tim sendiri. That's why hari ni Sifu nak bagi tahu you orang, kalau you nak jadi seorang leader yang betul-betul ada SQ, boleh leave the legacy, boleh ikut waris budaya dari Rexmond, okay, you kena ubah. Kalau you adalah jenis you check sendiri ini adalah satu checking tau. Satu checking you check sendiri. Kalau you masih dekat leader yang destroy, you kena ubah ke leader yang deliver. Okay? Siapa di sini ada belajar something ni? Yes, bagi Sifu yes. You belajar something hari ini. Okay, bagi Sifu yes. Ada tak? Okay, very good. Very good. Okay? So itu sebab dalam Bio International System, kalau you tengok buku Sifu, ada 5 prinsip. 5 prinsip. 5 no in forever. First, no money game. Nombor 2, no sex game. Nombor 3, no politik. Nombor 4, no selfish. Nombor 5, no negative emotion. Okay, ini shortcut. Ini tadi you tengok itu 10, sekarang Sifu kasih dalam 5. Dalam prinsip Bio International Group, kita sudah ada 5 prinsip ini. Sudah menerangkan semua yang akan menjatuhkan network kita adalah because you langgar prinsip ini. Faham tak? You langgar prinsip ini. Okay?
So akhir sekali. Okay, tahun 2021. Are you ready? Are you ready? 2021. Ini tahun yang terbaik bagi Bio International Group. Ini tahun tanpa alasan. Ini tahun keluar dari zon selesa. Ini tahun kerjasama. Dan ini adalah tahun puting beliung. Nampak ini puting beliung? Ini bukan main-mainan. Ini semua wang tau. Itu wang. Nampak? Wah, tengok. Ini wang semua keluar. Oh, nampak ini wang? Oh, banyak ini wang. Oi, nampak? Kalau dekat live cam Sifu sudah buang You nampak itu wang puting beliung. Nampak? Ini semua wang gila. Okey, ini adalah tahun puting beliung. Okey, itu sebab ini adalah tahun kita pecah rekod. Okey, kita kena jadi orang yang terawal, settle insentif dan kita kena up. You hanya akan nampak orang yang ikut sistem meletup. Okey, you percaya Sifu cakap. You hanya boleh nampak orang yang ikut sistem yang up. F2D, up CBM, up sampai semua ini anak didik semua Sifu tak kena. Itu yang Sifu mau. Kalau kena tak syok lah. Tiap hari jumpa ini muka Papa Berry saja, Siti Rafida saja, betul? Nampak? So kalau kita boleh jumpa banyak muka baru, itu puting beliung datang, pecah rekod datang. Okay? So kita last year kita sudah capai satu rekod yang tak pernah capai oleh siapa-siapa tim. Kita ada 64 CBM dan kita sudah ambil dalam 2.3 million US dollar. Ini bersamaan 12.5% dari jumlah tabung dunia jatuh dalam tangan kita dan kita ada 92 eagle manager adalah yang terbesar di dunia. Okay? Because dekat dunia ini tak ada satu tim ada 92 eagle manager. Tak ada sebesar Bio Internet. Kenapa? Because of our system. Okay? Because Sifu tak main hantamnya. Sifu buat ini bisnes, Sifu mesti ikut syllabus, ikut sistem ajar kamu semua. Okay? Dan kita punya target ini tahun jangan lupa 100 orang CBM. Sifu nak bawa 200 orang sama-sama kita pergi ambil cek dekat Abu Dhabi. So siapa di sini nak ambil cek dekat Abu Dhabi? Letak CBM. Letak CBM. Yes. Okay. You orang kena sumbang. Sini ada 179 orang. Berapa orang you nak sumbang? Sifu tak tahu. Okay. Nanti you orang bincang berapa orang you nak sumbang. 100 CBM kita akan lahir pada tahun ini dan kita target 150 eagle manager. Because last year kita ada 92, kita akan up sampai 150 eagle manager. Okay, so Sifu harap hari ini bila kita sudah faham tentang apa, kita sudah faham tentang kita nak ubah, kita nak keluar dari zon selesa, apa jenis corak leader yang kita nak bentukkan, so kita tak akan salah langkah lagi. Okay, kita akan terus maju, terus sampai ke target kita. Dan Sifu doa tim di sini walaupun ramai yang baru tapi Sifu percaya bila sudah nampak satu MC kita orang baru baru setahun jagung dekat forever tapi sudah dahsyat income gemuk income gemuk so Sifu pun doa boleh capai PCM ini tahun atau LCM boleh. Boleh Sifu, boleh. Wah, kalau 1 tahun PCM itu memang gila, memang gila. Okey, memang gila. So Sifu sharing sampai sini saja sudah terlebih masa. Sebenarnya Sifu ada 1 jam saja. So tapi Sifu harap you orang belajar something dan lebih pun tak apa Sifu, lebih pun tak apa. Okey. So Sifu serah balik kepada MC kita. Yes, Sim. Okay, thank you Sifu. Thank you banyak-banyak Sifu. Kita bagi energi lagi tahu dekat diorang Sifu. Lepas ni semua jadi putih beliau Sifu. Kan. Kami akan pastikan, kami akan realisasikan 100 orang CBM yang berada di bawah naungan Sifu. So dekat dalam ni kita dah ramai dah cadang Sifu. Ada yang CBM menunggu ni. Saya salah seorangnya. Saya salah seorangnya. InsyaAllah dalam bulan ni kalau saya boleh capai 125 cc, saya Sifu dah kena keluarkan poster untuk saya Sifu. So untuk itu kita buka
Okey, kita buka 3 soalan secara simple, soalan ringkas untuk siapa-siapa yang nak bertanya pada Sifu. Kita buka 3 soalan sahaja. Kan. Kenalkan nama, siapa apply dan dari mana. Apa level. So kenal 3 soalan sahaja. Gunakan peluang ini sebaiknya. Siapa nak yang bertanya boleh bagi tahu, Papa Berry akan on dia punya mic lah. Mic dah on, jadi siapa yang bertanya terus unmute, terus tanya sharp and steady. Yes. Sebab tadi nampak Ustaz Sofian kata nak bertanya. Halo, Assalamualaikum. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, direct ke Sifu Ya. Terus tanya, siapa nama, dari mana, siapa upline, generasi bapa-bapa semua. Sila kenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Sufian bin Abdul Kadir. Berasal dari Kelantan, sekarang menetap di Mesir. Jadi soalan saya pada Sifu, macam mana saya berada di Mesir dan saya nak buat forever dalam keterbatasan kekurangan yang saya ada kat sini lah. Minta Sifu boleh tolong jelaskan. Dan saya nak tanya satu lagi, macam mana Mesir tak ada HQ forever living. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, thank you. Sofian, you di Mesir sekarang? Ya, saya Sifu. Okay, so kalau you di Mesir, okay, you ada dengar dah hari itu Nakwa dengan Hossam? Ya, dia ada tonton itu live dah? Ya, ada. Okay, Sifu bagi tahu you ini Hossam dan Nakwa, network dia yang majority dekat Mesir. Oh. Dia semua produk dia ambil dari Dubai, dia hantar ke Mesir. So kalau you tanya Sifu tak tahu macam mana dia buat. Tapi apa yang penting di sini kita nak belajar dengan semangat dia. Okay, walaupun dia pun sama lah, macam thinking sama. Macam Sofian, you think Mesir tak ada center. Macam mana nak buat? Tapi Hossam Nakwa pun sama juga. Dia bukan cakap ada center dekat Mesir, tapi dia fikir lah, dia think outside of the box. So hari ni dia berjaya wujudkan ramai fighter dekat Mesir. Dan sebenarnya mereka adalah orang Mesir tau. Oh, okey. Nakwa dan Hossam. So kalau boleh, kalau you nak fahamkan, so mungkin lah Sifu bagi hints you sedikit. Mungkin you follow Nakwa dan Hossam. You follow dia punya Facebook. So dari sana mungkin you boleh dapat something. Okay, atau you boleh messenger dia. You kata you adalah downline Desmond Kong. Oh, okey. Dan you turut dekat Mesir. You tengok boleh ke you punya team join dia punya team. You minta lah, you pandai-pandai lah. You pandai-pandai you minta boleh ke saya join you punya team dekat sana. Because dia ada team yang kuat lah dekat Mesir. Okay. Mesir buka ke tak buka itu bukan authority Sifu. Okay, because kalau buka pun, I rasa dia bukan kata tak mungkin bukan kata tak mungkin. Because Hossam dan Nakwa Sifu tahu dia buat sangat best dekat Mesir. So kalau buka pun mungkin ada hasil daripada dia lah. Dia akan tolong bukakan Mesir. Because kita tak boleh minta Mesir jauh sangat. Tapi Hossam dan Nakwa dia memang dia punya network di Mesir lebih kuat daripada dekat UAE. You faham tak? Oh. That's why dia ramai downline dia orang Mesir kerja dekat UAE. Dan mereka bawa bisnes ini balik ke Mesir dan dia bina dekat sana. Dan di Mesir ada 120 juta population. 120 million population. So sangat besar. 4 kali ganda Malaysia. 4 times Malaysia population. Faham tak? So kalau Malaysia boleh lahir 4 GLT Mesir boleh lahir 16 GLT. Okay? Okey. Lupa nak bagi tahu Sifu tadi. Saya punya upline saya Ustaz Aziz. Ustaz Aziz. Ustaz Falah. Okay. Saya banyak direct dengan Ustaz Aziz dan Ustaz Falah. Papa Berry sekali. Terima kasih semua. Okay. Thank you.
kita buka soalan yang kedua. Siapa yang nak bertanya, ambil peluang. Okey, Habis, peluang Sifu, keemasan. sebelum tu Sifu, saya nak tanya. Ya, Ustaz, tadi Sifu minta Ustaz Sofian terus kontak Nagua kan? Nak kontak via apa? Facebook dia ke macam mana ke? Actually you boleh add friend lah, then you messenger dia lah. Okay, alright. Because Dekat Facebook. yang penting you boleh leverage nama Sifu lah. Kalau you cakap you siapa mungkin dia tak layan. Faham tak? Tapi kalau you cakap saya from Malaysia, saya downline Desmond Kong. Dia mesti kasih muka sikit lah. Okay, siapa-siapa macam Ustaz Sofian nak add Nagua, saya ada tuliskan dalam karangan chat nama FB dia, Nagua Abu Khair. Boleh add dekat situ, insyaAllah. Bukan senang Sifu nak bagi Itulah. persetujuan guna nama dia ni. Kalau Kak Fida Tapi guna nama Sifu jangan buat jahat lah. Buat baik-baik. Sifu ada kunting, ayo jangan main-main lah. Korang kunting. Okay. Alright. Thank you, Sifu. Sama juga Sifu, mana ada bisnes dekat dalam dunia ni, kan? Bisnes dalam dunia ni bermodalkan 1,700 saja, tapi boleh berniaga dekat 171 buah negara. Itu pun boleh buat installment dalam masa 2 bulan. Mana ada bisnes macam kita ni, kan? So rugilah kalau tak leverage kan betul-betul apa yang Sifu dah bagi ni. Kan? So harap Ustaz Sofian ambil peluang ni. Okey, kita buka untuk soalan yang kedua. Siapa yang nak bertanya, kita boleh open mic. Ambil peluang ni. Ingat senang kita nak booking dengan Sifu ni selain daripada Tempayaki. Kan? Okey, kita buka untuk soalan yang kedua. Ada? Aduh. Orang tak nak tanya. Aduh, ruginya. Okay, Karinisa silakan. Okay, sila Kak Khairunisa. Saya nak tanya bagaimana nak buat ke road to manager in 3 months sahaja. Itu saja. Cik Karinisa, boleh kenalkan tak nama, berasal dari mana, siapa upline, kita nak bagi kenal sikit. Cuba galuh sebab Sifu ni jauh di atas ke kita, tak kenal upline kita ni. Saya Khairunisa daripada Teluk Intan Perak, dari grup Shimno dan Tasha Jali. Okay, soalan you nak jadi manager dalam 3 bulan. Ya. I rasa soalan ini Siti Rafida Izalim boleh jawab mah. Betul tak? Papa Berry pun boleh jawab. Okay. Macam ini. Okay, you ada third quarter kickstart ada join tak? Tak. Oh, you tak join. You baru masuk Forever. Ya, baru supplier saya. Okay, baru masuk. Sifu, Kak Khairunisa ni dia bawah Tasha Jali, bawah network saya lah. So dia baru sahaja naik daripada dia baru saja upgrade diri dia jadi supervisor dalam masa 2 minggu. Oh, okay. Okay. So sekarang ni dia dah nampak rentaknya, cuma beliau sebelum ni buat dalam platform yang berbeza, tapi satu kejutan pada diri dia apabila walaupun dah buat dalam masa 2 minggu dia dah dapat RM2,000 bonus dia. So sekarang ni kita dah cash 75cc untuk dia naik assistant manager untuk bulan ni. Tapi kita nampak dia sangat, yalah dalam Forever ni orang tamak selalu untung kan Sifu. So dia nak minta jalan yang mudah, okay, jalan yang untuk dapat jadi manager dalam masa 3 bulan. Mungkin Sifu dia nak pergi ke CBN 2022. Kan dia kena settle down manager untuk bulan ni. Okay. Sifu tunjuk you. Okay, first thing, kalau you nak faham manager dia macam ini. you susah nak sendiri jadi manager, faham Because kenapa? Because kalau you faham Forever marketing plan, AS sampai supervisor ini sangat senang. Because ini baru 23 cc. Okay, super sampai AM sini 50 cc. AM sampai manager, sini 45 cc. Okay, so
kalau you nak belajar dalam forever living, sebenarnya you kena tuntut ilmu ini. Sudah cukup. Because AM dengan manager memang you sendiri. You tak ada orang dalam network. You mau jual saja memang susah. Okay? So ini yang penting. So hari ini kita nak format lah, kita nak tangkap satu standard iaitu supervisor. Macam tadi Khairun cakap you baru join 2 minggu. You sudah boleh jadi supervisor, betul tak? So maksudnya Khairun sudah faham bagaimana kita boleh capai supervisor. You sudah faham. Kita tak perlu belajar macam mana jadi AM, macam mana jadi manager. Kita hanya perlu faham macam mana boleh jadi supervisor dan kita tahu AM sama dengan 3 supervisor. Okay, maksudnya you kalau sudah tahu macam mana buat supervisor, you hanya perlu ada 2 orang lagi, 2 orang downline lagi yang ikut apa kamu buat. Faham tak? Kita kena ada 3 orang supervisor. So, ini adalah AM manager. So, yang Khairun tanya tadi adalah manager. Okay, kalau manager, maksudnya you perlu 5 supervisor. 5 orang. Okay? So, 5 kali 25 is 125. Maksudnya, kalau Khairun boleh jadi supervisor dalam 2 minggu. Okay? Maksudnya you sudah settle 1 orang. You kena dapat lagi 4 orang yang boleh ikut langkah Khairun. Okay, apa yang you buat, you minta 4 orang ini buat benda yang sama. Tak ada extra, no extra skill. Hanya ikut balik apa yang you buat 2 minggu itu. Okay, 4 orang lagi. So, bila dapat 4 orang lagi, you sudah cukup 125cc. Okay, dan ini 5 supervisor ini, you boleh buat dalam 3 bulan. Tadi you cakap nak 3 bulan jadi manager kan? You suka. You mau 2 bulan pun boleh, 3 bulan pun boleh. Faham tak? So you boleh guna masa dengan pandai you buat ini. Tapi kalau you nak guna 3 bulan atau 4 bulan, okay? You kena 6. Because kalau you nak 3 bulan, 6 bulan, you perlu 150cc. Bukan 125. Maksudnya you perlu 6 orang supervisor. Tapi masa you boleh sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan, you hanya perlu bina 4 orang lagi supervisor dalam team. 5 orang supervisor. 6 ini 1 plus 5. Okay? Khairun bagi cari lagi 5 orang yang ikut you punya kerja 2 minggu ini. Apa you buat? Settle. Okay? You boleh jadi manager dalam 3 sampai 4 bulan. Jelas tak, Khairun? Okay? Okay, Sifu harap Sifu ada jawab you punya soalan lah. Okay? Ya. Okey, memang tak. Tapi bila nampak Sifu buat terangan macam tu, macam ya Allah, macam senang gila. Projek 38. Alright. So, tadi dekat ruangan chat, kita ada Kak Rosnani Mastur nak bertanya soalan. Okey, Kak Ros, saya dah buka mikrofon. Tolong unmute diri di sini. Okay. Pagi semua. Sifu, saya Rosnani binti Bastor daripada Kota Kinabalu. Saya sekarang menetap dekat Semenyih, Selangor. Soalan saya ialah, kenapa stok Sabah selalu tiada Kota Kinabalu? Stok dia selalu. Saya rasakan saya dah tunggu 2 minggu. Okey, nak beli stok dari Sabah memang berkurangan. Cuma yang ada selalu aloe vera saja. So, macam tadi memang banyak permintaan dekat Sabah. Saya beli dari KL dulu. Saya letak saya beli dari KL kemudian hantar pergi rumah saya. Kemudian dari Kota Kinabalu akan minta dengan saya stok tu. Saya tadi banyak yang saya post pergi Kota Kinabalu. Cara itu saya tolong mereka. Saya punya downline semua. Because orang-orang sana memerlukan. Tapi oleh kerana stok tiada, Datuk. Minta maaf, Sifu. Okey.
Okay. Dari sini. So memang sangat betul apa yang you buat sebenarnya, because leader-leader dalam tim Sifu semua pun buat macam itu. Charlita, Fiona Bozo, Jackie, semua pun buat benda yang sama lah. Because kalau ikut budget company, okay, Sifu bagi tahu you orang dulu, sebenarnya Sifu dengan you sama tau. Sifu pun FBO tau. Sifu bukan management. Sifu bukan staff company. That's why Sifu bukan dalam position boleh jawab you masalah tentang stok. Tapi Sifu hanya boleh jawab you tentang penyelesaian kita sebagai FBO untuk selesai masalah ini. So leader-leader Sifu, you tengok Sabah memang Sifu tahu Kembang, Tawau ke, banyak tempat lah. You tengok leader kita ramai datang dari Sabah. Dan dekat sana, Sifu fikirlah hanya satu cara saja. You mau buat berjaya dekat Sabah. Okay? You mesti kena buat Raja Plan. Faham tak? You kena ajar downline you simpan produk. You tak perlu jadi besar punya, tak perlu sampai 20 overseas. Itu adalah ikut dia punya kemampuan lah. Ikut first kemampuan dia, nombor 2 pelanggan dia, prospek dia. Kalau boleh, you boleh ikut you ikut peringkat belajar dulu. Kalau peringkat belajar, you boleh simpan stok dalam 5 cc. Dalam 5 cc sebagai peringkat belajar. Okay, kalau 5 cc pun tak cukup masih mau tunggu 2 minggu, 3 minggu, maksudnya you boleh naik lagi peringkat sampai ke peringkat kita cakap peringkat mencabar. Peringkat mencabar dia boleh sampai 15 cc. 15 cc. Okay? Kalau 15 cc pun masih you cakap, oh tak boleh, Sifu mau tunggu 2 minggu lagi stok, okay? Maksudnya you sudah cukup hebat boleh sampai ke peringkat mencapai. Itu boleh sampai 25 cc. Okay? You kena fikir out of the box, think outside of the box. Because kenapa? Because kalau you duduk dalam kota, okay, you hanya bergantung kepada bila company hantar. Sifu bagi tahu you, company hantar berapa pun habis. Hantar satu kontainer habis. Hantar 5 kontainer pun habis punya. You faham tak? Memang tak cukup punya. Memang tak cukup. Malaysia pun sama. That's why apa yang you boleh buat, because kita tak boleh hantar banyak pergi, you kena faham Sifu faham syarikat. Dia tak boleh hantar semua stok pergi Sabah Sarawak, tak boleh. Because Sabah Sarawak hanya 2 negeri. Sini banyak negeri dia hantar sana. Kalau sini habis dia tak boleh pulang balik. Dia faham tak? Dia tak boleh pulang balik. Itu sebab dia hantar yang dia cakap dia hantar yang apa yang dia anggaran dia. Faham tak? Tapi yang pandai, kalau you cukup pandai, kita buat apa? Kita sokong dari sini lah. Sifu pun tak boleh buat apa lah. Macam Sifu pun ada downline dekat sana pun kita hantar dari sini hantar sana. Walaupun tak untung. Betul, kita mau bayar cost delivery apa, tapi we have no choice lah. We have no choice. Biar kita tak akan lepaskan itu market. Kalau betul-betul ada market sana, kita kena invest lah, labur sikit lah. Okay, Sifu. Boleh, Faham Sifu. Okay, thank you. Sifu. Okay. Okey, cukup 3, kita buka 3 soalan kan untuk Sifu. Itu pun jawapan yang apa orang kata memang dah nampak lah jawapan dia. So terima kasih sekali lagi Sifu atas masa, peluang, ruang yang Sifu ada untuk kami ni. Okey, macam yang Sifu kata tadi lah, bagi banyak mana pun, okey, setinggi mana pun, seluas mana pun, kalau tanpa tindakan semuanya akan jadi zero. Okey, kita tak nak buat benda yang sia-sia. Ni dinding ni kita jangan apa orang kata, jangan langgar. Tapi kita nak pecahkan dia. Pecah tu maksudnya apa? Kita ubah. Jangan tolak dinding ni, dia akan jadi sia-sia sebab dinding ni tak bergerak, tapi tenaga kita ni banyak kita keluarkan. Sebaliknya kita pecahkan dia supaya kita boleh berubah, boleh pergi ke satu level yang lebih besar. Itu yang selalu saya tanamkan dalam mindset saya, dan saya sentiasa cakap pada anak-anak tim saya, macam itulah bekerja untuk diri sendiri dan juga memberi manfaat yang penuh kepada yang lain. Okey Sifu,
sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sifu, pinjamkan masa Sifu yang berharga ni untuk kami. Kami juga dengan rasa rendah diri mohon maaf dekat Sifu kalau ada sebarang kekurangan daripada tim kami. InsyaAllah kami dekat sini akan menyambut kan uluran cabaran daripada Sifu. Kami akan pastikan ada di antara kami ni akan keluarkan menjadi 100 orang CBM untuk tahun 2021. Terima kasih lagi Sifu. Kalau anda rasa sayang dengan Sifu, ucap rasa terima kasih pada Sifu. Jom kita type 9333. Sifu, terima kasih sekali lagi. Ada Sifu nak cakapkan sekata terakhir ke sebelum Sifu nak yang penting Kau kenapa, lah, Syif? yang aku penting excited tau. excited. Yang penting apa yang Sifu ajar you kena practice lah. You kena practice. Kalau tak practice pun Sifu sudah cakap first thing selepas malam ini you orang kena cari intention. Because tanpa intention, you minta apply aja apa pun tak guna. Faham tak? You cari big YU, you sudah dapat, you ikut. Because hari ni you sudah sangat kuat tau dalam. You sudah tahu I nak ubah, I nak keluar dari zone selesa, you tahu you kena melalui itu comfort zone, semua you sudah tahu. Hanya tinggal you punya action saja. Faham tak? You punya action saja. Sifu harap you orang boleh terus maju, keep up the momentum because team ini adalah salah satu team yang Sifu rasa banyak energi dan I nampak ada hashtag apa CBM level 2 something like this lah. CBM level 2 Sifu. Hashtag keturunan CBM level 2. Keturunan Sifu lupa. Keturunan CBM level 2. Ya betul tak? Maksudnya you ada satu mindset yang sangat kuat. Faham tak? So Sifu doakan tim ini jadi tim yang salah satu tim yang paling besar lah dekat Malaysia. Tahun ini. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Papa Berry, boleh tak kita buka mic untuk semua orang ucap terima kasih kepada kita punya Sifu? You ambil gambar lah, ambil gambar. Okay, gambar. You don't have to ask twice. Gambar sudah ambil. Apa sudah ambil? Okey, tangkaplah apa-apa produk yang ada. Kalau produk ada kat sebelah, tangkap produk. Kalau bini kat sebelah, tangkap bini, mana-mana boleh. Papa Berry, lagu jangan lupa lagu. Lagu. Aku tak edit lagi lah video lagu tu sebenarnya. Lagu Sifu ada. You mau lagu apa? Oleh. Itu Sifu ada itu. No problem. Sifu lah Sifu. Sifunya ni. Semua nyanyi mic semua. Siapa tangkap Mano? Kau. Mano macam biasa. Dah ke belum? Mano, suara. Hello. Come on. Tukang ambil gambar pun anda tu. Kita ada 7 page. Tadi aku dah ambil. Tadi tak prepare, ni prepare. Okay, right. Okay. Kejap, nak tutup recording jap. 1, 2,